TV KPM. Didik TV KPM. Salam sejahtera dan selamat petang. Anda sedang menonton Mahir Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku hos anda. Sebelum kita mula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan seperti memakai pelitup muka, pastikan anda kerap cuci tangan dengan menggunakan air dan juga sabun. Pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman, dan apabila anda berada di tempat awam, pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Dan untuk hari ini, seperti yang anda nampak di belakang saya ni, ada botol air, ada bekas. Memang subjek yang sangat menarik. Tetapi sebelum tu, apa kata kita tengok host profil cikgu pada hari ini. Jom. Dan bersama kita pada hari ini adalah Cikgu Idrul. Hai Cikgu, selamat petang. Hai Syah, Cikgu sihat Cikgu? Alhamdulillah sihat. Alright, sebelum kita mula, apa kata kita amalkan SOP Cikgu? Okey. Seperti kat sini kita kena pakailah jas pembasmi kuman. Silakan Cikgu. Alright. Dan jarak di antara kita tu mestilah jaga Cikgu, tidak kurang daripada 1 meter. Macam saya dengan Cikgu tu nampak macam 2 meter, 1,5 meter kan Cikgu? 1.5 ni. Kan? Okeylah. Oleh kerana kita dah amalkan SOP, jom kita buka pelitup muka kita Cikgu. Jom. Dan apabila kita buka pelitup muka, pastikan simpan di tempat yang selamat. Seperti saya dengan Cikgu ni, kita ada bekas khas. Macam Cikgu ada bekas plastik, saya di sini ada bekas khas. Khas untuk simpan pelitup muka. So pastikan jangan letak di mata-mata tempat, jangan letak atas meja, atas lantai, atas kepala. Jangan. Simpanlah di tempat yang selamat. Betul Sean. Okey, baiklah Cikgu, sekarang dah nampak muka handsome Cikgu. Boleh tak Cikgu kenalkan diri Cikgu lagi sekali? Okey. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Nama saya Idrul Nafis. Ya. Saya merupakan seorang guru tingkatan 6. Ya. Di Kolej Tingkatan 6 Bandar Utama dan mengajar subjek fizik. Ya. Okey, terima kasih Cikgu. Macam saya nampak profil Cikgu tu, gambar Cikgu kan dalam orang apa ni, kalau nampak Cikgu in real life lagi handsome Cikgu. Alamak, ya ke? Ingatkan Cikgu pula pelajar tingkatan 6 Cikgu, bukan Ya, bukan. Nampak macam tingkatan 6 tapi kan? bukan. Okey Cikgu, saya nak tanya, untuk hari ni kita sebenarnya akan belajar subjek apa Cikgu? Okey, hari ni Sean kita nak belajar subjek fizik dan juga ada penerapan subjek sains di sini. Okey. Saya nampak macam ada botol air dekat sini, ada bekas ni. Yang ni untuk apa Cikgu? Okey, ini untuk aktiviti yang akan kita lakukan sebentar tadilah. Sebentar saja lagi kan. Okey, tapi sebelum tu Sean, tadi semasa cikgu datang ke sini, cikgu ada terima satu keping sambu surat. Duit raya ke Cikgu? Tak tahulah kalau besar-besar macam ni duit raya ke tak. Okey, jadi cikgu nak minta bantuan Sean lah untuk membacakan apakah isi kandungan dalam sampul surat ini. Boleh ke Sean? Boleh Cikgu, boleh Cikgu. Jadi cikgu letakkan di sini. Okey, terima kasih Cikgu. Okey, silakan Sean, bacakan. Okey, saya bacakan ya Cikgu. Boleh, silakan. Cikgu. Ni macam surat cinta ni Cikgu. Bukan. Panjangnya, karangan ke apa tu? Sini, saya bacakanlah Cikgu. Boleh, silakan. Katanya, hai Cikgu Idrul dan Sean. Nama saya Encik Hanizan dan saya tinggal di sebuah rumah teres 2 tingkat. Saya mengalami masalah pancuran air di bilik air yang perlahan. Saya pernah berbincang dengan jiran di kawasan kejiranan yang sama dan mendapati jiran saya juga mengalami masalah yang sama. Saya ingin meminta pandangan cikgu dan juga Irfan, dan juga saya Sean, supaya masalah ini dapat diselesaikan dengan segera. Bantulah saya. Terima kasih cikgu dan Sean. Itulah dia surat daripada Encik Hanizan, ya. Dan dilampirkan juga gambar Cikgu. Gambar apa tu? Saya pun tak pasti. Inilah masalah air dia, Sean. Katanya Encik Hanizan ada masalah air kan dekat rumah dia. Dan dia juga turut sertakan satu gambar di mana gambar ini adalah gambar pancuran air di rumah dia. Ya, cikgu nampak macam lemah Cikgu, dia macam menitis. Sikit je air yang keluar dari dekat situ kan. Susah Encik Hanizan nak mandi. Kalau dia mandi tu mungkin 2 jam lah baru siap. 2 jam macam 2 hari Cikgu. Kan.
Jadi Sean, kita nak bantu ke tak Cik Hanizan ni? Saya rasa kena bantulah Ego sebab masalah yang sama saya pun hadapi dekat rumah saya Ego. Okey, jadi kalau kita nak kena bantu dia, jadi kita kena buatlah aktiviti. Itulah aktiviti yang kita akan buat hari ni tu. Ya, dah kena sangatlah dengan kita punya tajuk pada hari ni Sean. Okey, baiklah. Nak tahu tak apa tajuk dia? Tajuk dia tak pasti sangat Ego. Apa tajuk dia? Okey, ada kaitan dengan tekanan dalam cecair. Tekanan dalam cecair. Ya, kita nak meneroka dan juga mengkaji apakah faktor yang mengganggu ataupun yang mempengaruhi tekanan. Okey, baik. Seterusnya akan membantu Encik Hanizan ini. Ya, betul. Okeylah, baiklah. Sebelum kita pergi dengan lebih mendalam lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Mahir di TV KPM. Elang-elang tengok. Kami pun buat sesuatu. Terima kasih cikgu. Maukah? Boleh, jom.谢谢老师们燃烧自己，照亮我们。谢谢老师们不求回报的付出。Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Ellen Jin Jin Hong, saya Chen Chen Yan. Dari SJK Chonghua Karachi Pau. Ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua guru di Malaysia. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Mahir Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Idro. Baiklah, untuk hari ini adalah subjek untuk menengah atas STEM at Studio, Sains dan Fizik. Untuk topik ataupun tajuknya adalah tekanan dalam air. Okey, tetapi sebelum tu saya nak bagi tahu kepada anda semua apa yang berlangsung sekarang adalah kempen sempena sambutan Hari Guru. Setiap tahun tu adalah pada 16 Mei kan Ego? Okey, dan untuk itu kami telah pun menerima banyak kad kiriman khas untuk cikgu semua. Okey, saya akan pilih salah satu kad yang terdapat dalam bakul ni. Di sini nampaknya, memang cantiklah kad ni. Ada letak sport science, English science, your rule. Dan dekat bawah sini adalah hashtag terima kasih cikgu. Dan tema untuk tahun ini adalah sama seperti tahun lepas, iaitu berguru demi ilmu bina generasi baru. Okey, saya akan buka kad ni. Wow, pop-up card. Okey, Happy Teachers Day. Ada kat atas ni macam ada meja A+. Ada laptop, Google Meet. Dan ada message kat sini. Most of us end up with no more than 5 or 6 people who remember us. Teachers have thousands of people who remember them for the rest of their lives. And this is ini daripada Andy. Kalau tak silap saya lah. Okey, tulisannya Andy. Okey, terima kasih Andy, dan juga saya ingin mengambil kesempatan ini untuk berterima kasih kepada semua cikgu di luar sana atas jasa dan juga pengorbanan cikgu dalam mendidik kita semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Okey, baiklah cikgu, jom kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, Cikgu. Okey, jom kita teruskan ya. Ya, cikgu. Okey, tadi di awal siaran tadi kan, semasa kita baru saja bermula, kita dah pun menerima satu masalah daripada Encik Hanizan tadi. Ya, betul. Tetapi kita belum lagi membuat sebarang aktiviti. Betul, kan? ya. Jadi di segmen inilah kita nak buat satu aktiviti di mana kita nak mengkaji, Sean kita nak mengkaji ataupun meneroka apakah kesan kedalaman terhadap tekanan cecair. Okey, baik cikgu, baik. Okey, kenapa kita nak buat aktiviti ni, Sean? Sebab kan kita nak tahu apa sebenarnya masalah Encik Hanizan ni kan. Katanya di rumahnya
pancuran air dekat rumah dia perlahan. Okey, jadi kita nak tahu apakah faktor yang mempengaruhi tekanan. Okey, jadi untuk aktiviti kita yang pertama ini, Sean, okey, cikgu ada satu bekas. Okey, so ini adalah bekas air. Dan ini pula adalah botol minuman. Ya, cikgu. Okey, botol minuman, tapi Sean tengok warna dia warna warna hijau. Warna hijau. Ni air kolam ke Ego? Bukan? Bukan air Bukan. kolam. Okey. Bukan air kolam ni. Bukan pula bukan juga air pandan. Bukan. Nampak je macam warna hijau kan? Okey, sebenarnya cikgu letakkan pewarna sedikit lah. Ya. Supaya dia boleh kita nampak pancuran air yang kita nak buat nanti. Okey. Jadi dekat sini, Sean, okey, botol minuman ini telah pun diisikan dengan air. Okey, dan air ini berwarna hijau dan di tepi ini, okey, cikgu dah pun tebukkan lubang. Oh, ada lubang Ego? Ya, ada lubang. Okey, ada 1, 2, 3 lubang Ada 3 lubang dekat sini. Okey, 1, 2 dan juga 3 dekat sini. Ya, cikgu. Okey. Sengaja cikgu tebukkan lubang ini dan cikgu letakkan cellophane tape lah. Okey, kenapa cikgu letakkan ni? Kalau tak nanti air keluar lah kan. Susah nak isikan botol kan? Ego. Jadi kita kena letakkan cellophane tape ni supaya air dalam ni dapat dikekalkan. Okey, jadi kan tadi kita nak kaji apakah kesan kedalaman terhadap tekanan cecair. Ini adalah tekanan cecair. Jadi cikgu perlukan bantuan Sean lah, Sean. Okey, cikgu. Ya. Boleh ke? Bergantung pada apa yang cikgu nak saya buat lah, cikgu. Susah ni. Susah ke? Susah. Okey, tak apa. Saya sedia membantu cikgu. Okey, ini cikgu letakkan di sini. Cikgu perlukan bantuan Sean. Okey, untuk mengambil marker pen di situ. Yang ini, cikgu? Okey, yang itu. Okey, dan labelkan di atas bekas minuman itu ataupun botol minuman itu 1, 2 dan 3 ataupun A, B dengan C pun boleh. A, B dengan C. XYZ pun boleh, Ego? Boleh. Tak apalah, saya buat ABC lah, Ego. ABC lah senang. Di sebelah lubangnya, Ego? Di sebelah lubang itu. Okey, harap boleh nampak lah. Saya buat tebal sikit lah, Ego. A, B. Sebab apa aktiviti ini kita jalankan? Okey, penonton di rumah pun kalau kita nampak aktiviti ini dijalankan sebenarnya adalah untuk kita mengkajilah kesan kedalaman terhadap tekanan cecair. Okey, cikgu, saya tunjukkan kepada mereka yang ada di rumah lah. Harap nampak walaupun warna hijau mungkin boleh nampak lah, Ego. Betul. Okey, mungkin boleh nampak hijau dia mungkin agak pekat sikit lah kan. Saya terletak banyak sikit kan pewarna. Tak apa lah, Ego. Tapi kita saya tunjukkanlah yang paling atas tu A, mana A tu? Paling atas tu A, B dan juga yang bawah tu C. Okey, yang paling atas tu A A, B dengan C. Okey, maksudnya yang paling dalam sekali tu yang mana? Yang C, Ego. Yang C yang paling dalam. Okey, yang kedua dalam tu ataupun yang paling rendah sedikit kedalaman dia adalah B. Lepas tu diikuti dengan A. Okey, jadi seterusnya Sean, boleh serahkan botol minuman itu pada cikgu. Okey, sekarang ini cikgu akan buka botol minuman ini. Okey, bukan untuk minum kita belum lagi berbuka puasa ni. Okey, yalah kan. Okey, letakkan dulu di sini. Ya, cikgu. Okey, dan seterusnya Sean, cikgu perlukan bantuan Sean sekali lagi. Ya, cikgu. Okey, untuk melihat pancuran air yang keluar daripada botol minuman ini. Okey, cikgu. Okey, boleh ke? Ya, boleh. Alright, sedia? Sekarang, cikgu. Okey. Okey. Ui, memerhati betul ni. Fokus sangat ni. Okey. Okey. Sekejap Tapi tak kena muka saya, cikgu? Tak kena lah. Okey. Dia akan terpancut keluar di dalam bekas yang telah cikgu sediakan ini. Okey, cikgu. Okey, ketat sedikit dia punya cellophane tape ni. Okey, tak apa. Alright. Okey, sedia? Okey, cikgu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alright, okey. Dah sampai dah. Oh. Okey. Okey, Sean. Okey. Alright. Apa pemerhatian Sean daripada aktiviti ini, Sean? Saya nampak cikgu nak yang I pun tak pasti. Okey, so that means apa yang saya nampak tu pancutan air, Ego, yang paling jauh, Ego. Yang paling jauh sekali. Yang mana satu? A, B atau C? Kan tadi kan kita dah ada label kan? A, B dengan C. Yang pancutan air yang paling jauh sekali yang mana satu? Daripada yang apa yang saya nampak macam A tapi nampak macam C juga jauh, Ego, sebab dia agak laju. Saya pun tak, dia agak laju sikit kan. Agak laju, Ego. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, penonton di rumah dan juga Sean juga okey, bahagian yang paling bawah itu adalah bahagian yang paling jauh sekali pancutan air dia. Macam tadi lah, Ego. Macam yang kita tengok tadi kan. Okey, kalau boleh cikgu
ambil kembali, okey, dekat sini. Right. Kat sini kan ada lubang ni kan, A, B dengan C tadi yang telah pun kita labelkan. Pancutan air yang paling jauh sekali adalah di bahagian bawah ini. Okey. Jadi kita tahulah kedalaman yang paling besar sekali ataupun yang paling dalam, okey, akan menyebabkan tekanan yang paling besar. Betul lah Ego, sebab saya kalau dalam pengalaman saya Ego, masa dulu 2 tahun lepas sebelum PKP Ego, saya suka berenang dan saya suka pergi ke dasar kolam renang Ego. Apabila saya ke bawah Ego, semakin dalam saya rasa macam ada tekanan dekat telinga saya je. Ui, bingit betul rasa kan dekat telinga tu kan. Betul. So, tapi pandailah Sean berenang sampai ke dalam. Dia 4 kaki je Ego, tapi saya letak kat bawah macam tu lah. Kalau saya memang kat atas je. Kat atas. Saya tak pandai saya ke bawah sebab tekanan dekat bawah tu sangat tinggi. Jadi betul, saya tak biasa. Ruang udara ataupun di telinga saya ni tak dapat tahan tekanan yang berada ketika di bawah. Okey. Jadi, apa konsep yang kita baru belajar ni Sean? Sebenarnya konsep ini disebabkan kita buat STEM at Studio kan pada hari ini. Jadi sebenarnya kita nak aplikasikan konsep sains lah, di mana tekanan yang dihasilkan tadi mengikut kedalaman. Maknanya lagi dalam, semakin mendalam ataupun lagi semakin bertambah kedalamannya, semakin tinggi tekanan dia Ego. Betul. Seterusnya Sean, kita kan nak membantu Encik Hanizan tadi. Betul. Jadi kita nak buat sedikit lakaran. Boleh kan? Boleh Ego. So cikgu ambil marker pen ataupun marker pen dah pun dah ada di sana. Cikgu nak izinkan saya ke sana boleh ke? Silakan cikgu, silakan. Saya ke sana ya. Cikgu. Alright. Sean. Di whiteboard ini memang kosong je kan. Kita nak buat sedikit lakaran supaya masalah Encik Hanizan tadi dapat diatasi. Cikgu. Jadi untuk masalah Encik Hanizan ini, dia kata pancuran air dia lemah ataupun tekanan dia tidak terlalu besar kan. Cikgu. Jadi kita perlukan sistem perpaipan ataupun sistem bekalan air di rumah 2 tingkat ataupun di rumah teres lah, 2 tingkat di rumah Encik Hanizan tadi. Jadi kita akan mulakan Sean dengan bekalan air. Jadi cikgu akan letakkan ini adalah bekalan air. Right? Ini adalah bekalan air di mana dalam bekalan air ini Sean, dia ada banyaklah air, cikgu lukis dah lah. Cikgu ni tak pandai melukis tapi bolehlah tu kan. Harap penonton di rumah pun boleh faham lukisan cikgu ni. Dan disebabkan rumah Encik Hanizan ini adalah rumah 2 tingkat, jadi kita perlukan 2 bekas lah. Betul kan? Kalau kita nak buat satu model, jadi kita perlukan 2 bekas. Jadi 2 bekas cikgu lukiskan macam ni. Right. So ini adalah tingkat 1. Right. Ini adalah tingkat 2. Ini adalah tingkat 1 lah. Ground floor dia. Dari bawah kan? So ini adalah bawah, yang ini pula adalah atas. Alright. Seterusnya Sean, kita dah ada rumah teres Encik Hanizan tadi dan kita juga ada bekalan air. Selalunya dekat rumah kan Sean, ataupun bagaimana air tersebut boleh dibekalkan kepada ketika kita berada di tingkat 2 dan ketika berada di bawah. Kita gunakan apa? Melalui pipe? Melalui pipe, betul. Betul. Melalui pipe. Jadi kita perlukan pipe kan? Cikgu. Jadi kita perlukan pipe. Pipe tersebut nak sambung dekat mana ni Sean? So sekarang kita berada di tingkat 2 Ego. Katakan dekat sinilah Sean berada dekat sini. Betul lah Ego, tak ada rambutkan dia. Betul lah, tak ada apa ni, air dekat situ kan? Air pun tak ada. Jadi macam mana ni Sean? So pipe tu kena pergi ke atas Ego. Pipe kena pergi ke atas. Jadi untuk air daripada sumber air ini mengalir ke atas ataupun dapat dibekalkan ke bahagian atas, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu letak apa Sean? Perlu letak pipe di bahagian atas. Kalau letakkan pipe bahagian atas, perlu disambungkan ke bawah. Dan untuk dekat sini Sean, cikgu nak bagi cadangan supaya kita gunakan pam air. Pam air. Kat sini ada pam air. Cikgu. Kalau ada pam air, apa yang pam air ini akan lakukan adalah dia akan mengepam air daripada sumber air yang kita ada ni. Dan kita gunakan pam air ni juga untuk membekalkan air ke dalam tangki. Kalau kat sini belum tangki lagi. Belum lagi tangki sebab ini kan tadi sumber air yang cikgu cakap tadi. So ini adalah sumber
air. Okey. Jadi kalau contoh dekat rumah, sumber air ini datangnya daripada syarikat bekalan air lah. Ya. Kan syarikat bekalan air akan membekalkan sumber air kepada kita. Okey. Okey. Jadi untuk mengepam air ini kepada kawasan kediaman ataupun rumah teres Encik Hanizan tadi ke dalam tangki kan. Okey, jadi cikgu nak tanya Sean, tangki sesuai kita letak dekat mana? Oh, tangki biasanya tak ada dekat lantai. Biasanya dekat atas apa ni, dekat bumbung sana. Dekat bumbung. Okey, jadi cikgu lukiskan lah bumbung dekat sini. Okey. So bumbung dia macam inilah. Okey, so kedudukan tangki dia berada dekat atas. Dekat atas. Okey, dan macam mana nak hubungkan air tadi daripada sumber air kepada tangki? Gunakan pipe kan tadi kan? Tadi kan Sean bagi tahu gunakan pipe. Jadi cikgu gunakan pipe lah. So ini adalah pipe air. Okey. Alright. Okey, pipe dah ada. Dan seterusnya macam mana pula nak alirkan daripada tangki ke tingkat 2 dan juga ke bahagian bawah ini? Saya rasa dengan pipe jugalah. Guna pipe jugalah kan. Jadi kita supplykan sini satu, sini satu. Okey, so ini adalah pipe dia. Okey. Now, kita punya model ni sebenarnya dah cukup lengkap dah untuk menghasilkan tekanan air yang cukup bagus kepada Encik Hanizan. Sebab Encik Hanizan tadi, tuan-tuan dan puan-puan, penonton di rumah dan juga Sean, Encik Hanizan berada di rumah teres 2 tingkat kan. Jadi dia perlukan pipe air dan juga tangki yang besar lah berada dekat atas. Okey, jadi dekat sini Sean, okey, sedikit highlight lah Jadi cikgu nak highlightkan apakah saiz pipe yang sesuai So saiz pipe, kalau kita tengok faktor-faktor dia ataupun dia punya karakteristik lah kalau kita boleh kata karakteristik ataupun faktor saiz pipe yang pertama. Pipe yang perlu dihasilkan atau yang perlu digunakan adalah pipe yang dalam sederhana lah dia punya saiz dia. Tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Kenapa kalau terlalu kecil macam mana Ego? Kalau terlalu kecil mungkin pressure ataupun tekanan yang dihasilkan daripada sumber air ini terlalu besar. Jadi pipe kita akan senang pecah. Oh tidak kan. Jadi tak naklah pipe tu pecah kan. Tapi kalau terlalu besar, terlalu besar dia tak pecah, tetapi tekanan dia tu akan jadi rendah pula nanti. Nanti tak sampai rumah tak pula. sampai ataupun kurang sesuai lah sebab usage ataupun penggunaan oleh Encik Hanizan ni tidaklah terlalu besar kan. Melainkan kalau dia tinggal di Pangsapuri misalnya, jadi diperlukan pipe dan juga tangki yang lebih besar. Okey cikgu. Kan. Okey. Jadi itu yang pertama. Okey, cikgu letak di sini Okey cikgu. Okey, yang kedua adalah saiz tangki air. Saiz tangki air yang kita letakkan di atas ini kan. Right. Saiz tangki air yang macam mana Sean kita nak gunakan? Saya rasa sesuai untuk kalau rumah kediaman kediaman 2 tingkat lah. Kediaman 2 tingkat ni dia tidaklah terlalu besar dan juga tak adalah terlalu kecil kan. Betul, kalau terlalu besar pun nanti penggunaan dia tak dapat digunakan sepenuhnya. Dan kalau terlalu kecil pula kurang sesuai kan. Betul, nanti air cepat habis cikgu. Lepas tu kena tunggu pula untuk tangki untuk mengisi, lepas tu baru kita boleh mandi. Betul. Susah pula jadi ini faktor yang kedua lah. Faktor yang ketiga pula kedudukan tangki air. Kalau kita perhatikan kedudukan tangki air, tadi Sean nak letak kedudukan tangki air tu di atas. Kenapa Sean tak nak letak kat bawah? Sebenarnya boleh juga kan aku letak kat bawah? Boleh ke? Okey, sebenarnya boleh je. Boleh. Tetapi tekanan yang akan dihasilkan adalah sangat rendah. Kan tadi kita buat aktiviti tadi kan? Ya cikgu. Di mana dia dipengaruhi oleh kedalaman. Jadi kalau kita letakkan di atas, tekanan yang akan dihasilkan adalah lebih besar. Okey. Dan faktor kita yang terakhir Sean. Penggunaan pam air. Kan? So, kita gunakan pam air ini untuk mengepam air daripada sumber air ke kawasan kediaman dan juga ke dalam tangki. Dengan adanya penggunaan pam air ini, jadi air tersebut dapat dialirkan ke dalam tangki dengan baiklah dan juga dapat dikumpulkan. Maksudnya cikgu, kalau kita menggunakan pengepam air tu ataupun pam air kan cikgu, kalau kita letak tangki dekat bawah dan juga gunakan pam pun boleh juga kan? Boleh juga. Boleh, tapi hanya kalau kita boleh kurangkan penggunaan pam tu boleh juga kan cikgu. Kalau kita letak kat atas tak payah nak guna pam air. Betul. Sebab kan hari ini kita nak bina satu model yang kita namakan adalah model Water for Life. Water for Life? Yes, exactly. Jadi dengan model yang kita akan hasilkan ini dapat membantu Encik Hanizan dalam mengatasi masalah tekanan air yang rendah di rumah je.
Okeylah, sebelum kita membina model tersebut, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Mahir di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Mahir di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Idrul. Okey, sebelum ni kita dah buat lakaran Cikgu untuk model yang kita akan bina sekarang, Cikgu. Betul. Okey, silakan Cikgu. Jadi tadi kita dah pun siapkan lakaran secara 2D lah ataupun 2 dimension ya. Ya. Jadi kita boleh perhatikan dekat situ Sean. Ya. Okey, bermula daripada sumber air. Ya. Di mana dalam sumber air tersebut kita memerlukan pam air kan? Ya, betul Cikgu. Okey, jadi kita perlukan pam air dan Ya. kita perlukan pipe juga. Ya, betul. Untuk menghubungkan air daripada pam air tersebut dan masuk ke dalam tangki. Okey. Dan dalam masa yang sama, kita kan ada 2 tingkat kan? Tingkat betul. 1 dan juga tingkat 2 ataupun ground floor tu. Ya. Jadi untuk model yang akan kita hasilkan pada hari ini juga, Ya. Sean, model dia adalah model 2 tingkat lah. Oh. Sesuai dengan masalah Kita akan bina rumah, Cikgu. Bukanlah lebih model, kurang lah. Lebih kurang. Okey, lebih kurang. Okey. Okey. Sebab dekat sini Sean, Ya. ini ada beberapa bekas makanan kan. Okey. Kalau boleh cikgu tunjukkan, dan ini juga adalah air lah yang mana cikgu dah masukkan di dalam bekas untuk memudahkan kita mendapat sumber air. Ya. Okey. Jadi kita akan mulakan dengan sumber air tadi. Okey, mungkin blok sikit Okey. Jadi kita akan mulakan dengan sumber air. Bayangkan Sean, Ya. ini adalah air yang dibekalkan oleh syarikat bekalan air. Okey. Okey. Ya. So syarikat bekalan air akan membekalkan air banyak ini. Okey. Cukup ke Sean? Saya rasa macam tak cukup. Macam tak cukup je kan. Jadi ya. sebab itulah kita sediakan botol air ni sebab nanti kita nak masukkan dalam ni. okey, boleh. Dan seterusnya Sean, di atas meja cikgu ni, Ya. kalau Sean dapat perhatikan, cikgu ada hot glue gun. Okey. Okey. Dan cikgu ada tube. Okey, so tube dekat sini. Yang ini bertindak ataupun berfungsi sebagai kita punya pipe air okey, tadi. ya. Ya, Okey, cikgu. sebab tadi kan kita memerlukan pipe air. Ya, betul. Jadi pipe air ini akan dihubungkan ke dalam sumber air ini Okey. untuk dimasukkan ke dalam tangki nanti. Okey, baik. Okey. Jadi seterusnya cikgu ada pewarna. Okey, pewarna yang cikgu guna kat sini pewarna-warna hijau. Ya, Okey, tapi cikgu dah masukkan siap-siap. Okey, dah masukkan dah. Dah masukkan siap-siap dah tadi. Okey. Okey, sebab apa? Takut nanti tertumpah ke, Ya, kan. cantik baju Sean kan. kan hari ni terkena pula baju. Malas saya pula itu. Nak raya ni. Okey, Ya. seterusnya kita ada double sided tape ataupun pita pelekat dengan dua hala ni lah dua hala, ya. Okey, jadi pita pelekat ini, Ya. pita pelekat dan juga barang-barang lain, okey, contoh macam gunting, pisau dan sebagainya. Okey, baik. Okey. Jadi ini adalah peralatan asas yang cikgu perlukan. Okey. Okey, yang ini pula adalah plastisin. Okey, kenapa cikgu perlukan plastisin? Ya. Mungkin kita nak menutup rongga-rongga ataupun ruang kosong nanti yang mana akan ada water Supaya, leakage kan? tak bocor lah. Supaya tak bocor lah nanti. Kan? Ya. Okey, jadi kita akan mulakan dengan sumber air kita. Okey. Okey, dan di sini Sean, Ya. ini cikgu ambil di sini. Nanti nak bungkus makanan ke, Cikgu? Nak tapau nantilah nak berbuka puasa. Okey. Okey. Ini pula adalah bekas makanan disebabkan rumah Encik Haniza ni adalah rumah teres 2 tingkat kan? Ya. Jadi rumah teres 2 tingkat ini kita perlukan 2 lah. Ya. Dua bekas makanan. Okey, saya dah nampak cikgu dah ada perpaipan dalam Ya, bekas dah tersebut ada tu. dah sistem perpaipan dekat dalam ni. Bukanlah Ya. sistem sangat, Ah, Sean. okey, ya. Okey, apa yang cikgu lakukan adalah cikgu buat lubang dekat dalam ni. Okey. Okey, buat lubang dan cikgu sambungkan Ya. dengan menggunakan tube ini.
dengan menggunakan tube ataupun pipe lah. Okey, supaya pipe tersebut boleh dialirkan kepada tingkat yang pertama ini, dan juga di bahagian bawah. Okey. Dan dalam ni juga Sean, kalau Sean boleh perhatikan, ada bekas makanan yang cikgu letakkan. So dalam bekas besar ada bekas kecil pula. Bekas kecil. Dan dalam model Water for Life ni juga, ada di bahagian atas ada juga bekas makanan yang cikgu letakkan. Kalau Sean boleh perhatikan dekat situ, kalau kamera boleh zoom in sedikit, dekat sini so ada bekas makanan di dalam bekas yang besar ini. Rasional dia Sean, kenapa cikgu letakkan bekas satu lagi tu? Sebab kita nak tengok sama ada aliran air tersebut boleh dikumpulkan di tingkat yang pertama dan juga bawah ini ataupun tidak. Jadi tak naklah kita memenuhi ruang yang ada dalam bekas ini. Kalau penuh pun dia akan ambil masa sebab besar sangat Betul. Kalau tak nanti dia akan mengambil masa kan. Jadi kita letakkan dalam bekas yang kecil sajalah. Cikgu. Dan untuk dia punya tangki kalau Sean boleh perhatikan, dia bahagian atas ni adalah bahagian tangki. Bahagian tangki ini cikgu dah pun tebuk 2 lubang. Cikgu tunjukkan sikitlah kamera. Ada 2 lubang di bahagian dalam. Sebenarnya kita tunjukkan kepada penonton di rumah juga ada 2 lubang ini. Fungsi dia ataupun rasionalnya kenapa kita hasilkan 2 lubang ini, sebab kita nak alirkan air daripada tangki ke tingkat yang pertama ini dan juga di bahagian bawah. So mereka menggunakan ataupun 2 lubang tersebut, setiap lubang tu untuk setiap saluran yang berbeza. Saluran yang berbeza. Saluran yang berbeza. Baik. Sebenarnya tak ada masalah kalau kita gunakan saluran yang sama juga. Kan, sebab ini adalah model Water for Life kan. Jadi model ini sebenarnya Sean kita hasilkan sebab bertepatanlah dengan konsep STEM at Studio pada hari ini kan. Betul Igu. Sebab kita perlukan engineering ataupun kita perlukan kemahiran untuk membina sesuatu. Cikgu. Berdasarkan konsep sains. Cikgu. Jadi seterusnya tadi kan kita dah tengok bahagian tangki ini. Bahagian tangki ini kita akan isikan dengan air. Tapi untuk isikan air secara terus macam ni tak boleh lah kan. Jadi kita perlukan sumber air ni. Macam lakaran kita tadi. Kalau kita tengok lakaran tu, daripada sumber air dia akan masuk ke tangki, baru saja akan disalurkan ke setiap tingkat. Betul. Jadi itulah matlamat ataupun objektif kita pada hari ini. Baik. Caranya cukup mudah, di mana kita perlukan sumber air dan juga pam air. Kalau kita perhatikan gambar rajah tadi kan, kita ada pam air kan. Betul. Kita ada pam air, di mana pam air tersebut fungsinya adalah untuk mengepam air daripada sumber air ini. Jadi cikgu tunjukkan pada Sean, ini adalah pam air yang cikgu gunakan. Alright, yang akan kita gunakanlah. Pam air ini, saiz dia tidaklah terlalu besar. So saiz dia kecil, memadai untuk mengepam air daripada bawah ini ke atas ni lah. Cikgu. Kan? Jadi seterusnya, cikgu nak minta bantuan Sean. Saya cikgu. Kan, Sean dengar je saya bercakap ni. Sean kena buat kerja sikit lah. Boleh cikgu, boleh. Kita letakkan sini kejap. Alright, Sean. Tadi kita dah belajar kan dengan aktiviti penerokaan kita. Kedudukan ataupun kedalaman akan mempengaruhi kita punya tekanan. Betul cikgu. Kalau Sean diberi pam air, dekat mana agaknya kedudukan ataupun pam air ini patut diletakkan? Berdasarkan aktiviti yang pertama cikgu, yang ada yang botol air dengan warna hijau, warna hijau, air berwarna hijau cikgu, dan lubang yang paling rendah iaitu lubang C, yang mempunyai kedalaman yang paling tinggi, menghasilkan tekanan yang paling tinggi. Paling besar sekali. Oleh itu, saya rasa saya cadangkan cikgu untuk meletakkan pam air ini di bahagian yang paling rendah. Betul ke cikgu? Ya, betul. Yes. Pandailah Sean ni. Sebab cikgu lah saya jadi pandai. Silakan cikgu. Boleh bagi pada saya. Jadi ini saya akan masukkan di bahagian dalam lah, ataupun bahagian paling rendah sekali. Paling rendah Jadi seterusnya kita akan letakkan di sini sebagai sumber airnya. Dan ini adalah model yang kita telah sediakan. Alright. Dan kita perlukan pipe kan, untuk mengepam air dalam ni masuk ke dalam tangki. Baik. Jadi cikgu nak masukkan dalam tangki ini. Right, dan cikgu letakkan di
Saya rasa ada inilah. dua sebab Ego untuk meletakkan pam di bahagian bawah supaya contohnya kalau sumber air dia berkurangan Ego, maknanya kalau pam di sebelah atas dia tidak dapat mengepam air sebab tak sampai dia punya tahapnya. Kalau kita bandingkan ada dua sebab lah, bukan saja untuk tekanan air dan juga disebabkan oleh dia punya paras air lah Ego supaya dapat juga sampai untuk mengepam air itu ke sana. Betul, itulah rasional je kan. Ya. Jadi untuk setiap rumah ataupun kediaman rumah teres 2 tingkat ini, inilah kaedah dia ataupun inilah cara sistem perpaipan yang digunakan. Okey cikgu. Okey Sean, Ya. berbalik kepada sumber air kita ni. Okey, Sean perhatikan air yang kita gunakan ini sedikit saja, tak banyak pun kan? Cikgu, boleh tak kita tambahkan Cikgu? Boleh. Itu Sebab dia. itulah adanya botol air yang telah pun disediakan ni. Okey. Jadi cikgu nak tambahkanlah. Okey, supaya air yang ada dalam ini jadi lebih banyak. Cikgu, ada tak sebab kenapa kita pilih warna hijau bukan warna merah, warna biru, warna... Tak adalah, saya favourite colour saya hijau. Okey. Tapi kepada mereka yang nak bina dekat rumah pun apa-apa warna pun boleh lah Cikgu. Apa-apa warna pun boleh. Boleh gunakan warna merah, warna biru dan sebagainya. Kalau tak nak guna pewarna pun boleh Sean. Boleh lah. Cuma ini bagi... kalau ada pewarna ni lebih menarik kan. Boleh kita nampak aliran air dia, warna hijau dan sebagainya. Kan? Okey. Sean, jadi cikgu dah pun sediakan macam ni. Jadi cikgu nak switch on lah ataupun cikgu nak nyalakan Okey, cikgu nyalakan. Nampak dah bergerak cikgu. Right. Nampak tak air tersebut akan dipam dan akan masuk ke dalam tangki. Okey. Baik. Dah tengah mengisi dah cikgu. Dia tengah mengisilah air di dalam tangki ni. Jadi tangki ini akan dipenuhi dengan air daripada sumber air. Ya cikgu. Okey. Jadi sebabkan tangki cikgu ni besar Sean, kan, bekas makanan ni pun agak besar kan, cikgu tak gunakan bekas makanan yang kecil. Jadi dia mengambil masa sedikitlah untuk mengisi sampai ke paras yang maksimum ataupun sampai penuh daripada sini. Okey. Tapi kalau kita perhatikan flow ataupun aliran air yang dialirkan oleh pam ini agak sekata dan tidak terlalu laju dan juga tidak terlalu perlahan kan dia punya tekanan dia. Betul. Okey. Seterusnya Sean, sebabkan tangki ni mengambil masa sedikit kan. Apa kata kalau kita isi sedikit air di dalam tangki boleh, ni? Boleh ke? Sebab konsep dia kita dah faham kita macam fast forward lah Cikgu. Betul. Okey. Jadi bila air ni dah diisi ataupun memenuhi ruang tangki ni kan. Jadi apa yang akan berlaku adalah air tersebut akan dipindahkan ke bahagian bawah rumah teres ni. Okey, nampak macam dah nak tutup bahagian lubang tu, saya rasa dia akan mengalir sedikit lah Cikgu. Sekarang ni cikgu nak minta bantuan Sean lah. Boleh cikgu, ke? Ya cikgu. Okey, Sean isikan sedikit air dalam boleh, ni. Cikgu. Saya buat. Boleh Okey. Alright. Hati-hati sikit. Jangan tumpah. Okey, itu dia. Okey. Nak sampai habis ke Cikgu? Isikan. Boleh. Tak ada masalah. Kalau Sean nak habiskan pun ataupun nak letakkan separuh pun tak apa. Cikgu, air dah mengalir. Okey, nampak tak? Tingkat 2 dah ada Cikgu. Ya, tingkat 2 dah ada air, tingkat bawah pun dah ada air, betul? Betul Cikgu. Maksudnya inilah yang akan kita terapkan dalam kalangan pelajar-pelajar kita di sekolah Sean. Dengan menggunakan konsep STEM. Di mana kita menerapkan konsep STEM ini bukan sahaja belajar semata-mata apakah itu sains dan apakah itu tekanan. Ya cikgu. Tetapi mengaplikasikan juga konsep STEM ini di dalam kehidupan seharian mereka. Kan? Jadi apabila pelajar menghasilkan model waterfall life yang saya tunjukkan ini, pelajar mendapat manfaat di mana dia akan mengetahui konsep tekanan dengan lebih baik. Kan? Betul tak Sean? Betul. Kalau Sean belajar konsep tekanan dalam cecair yang biasa, kita belajar sahaja mungkin kurang sesuai ataupun kurang mungkin tak akan faham dengan lebih laju lah. Kalau kita buat macam ni memang saya dah automatik dah faham Cikgu. Betul kan? Bagaimana cecair dalam air ataupun tekanan dalam air tu boleh difahami dengan lebih senang Cikgu. Okey, dah penuh ke tu? Ya. Hampir penuh Cikgu. Hampir penuh dah. Okey Sean.
Ya cikgu, saya nak tanya ya kepada mereka yang ada di rumah, mungkin mereka nak bina model ni di rumah cikgu, untuk membuat lubang tu macam mana nak buat cikgu? Okey, kalau untuk membina model ini di rumah kan, cikgu sarankan boleh menggunakan paku dan juga boleh menggunakan penukul lah. Hammer tetapi make sure dengan pengawasan daripada orang yang lebih dewasa. Yelah. Sebab bila paku dan juga hammer ni berbahaya kan. Jadi mungkin tidak sesuai ataupun ada berlaku kecederaan dan sebagainya. Jadi sebaik-baiknya kita cuba elakkanlah. Ya, kan? Betul. Dan lagi satu saya nak tanya, cikgu mengambil masa yang berapa lama untuk menghasilkan model ni? Sebenarnya untuk hasilkan model Water for Life ni tak lama pun, Sean. Saya dapat hasilkan dalam masa sehari. In fact tak sampai pun sehari sebenarnya. Dalam 2 jam pun saya dah boleh hasilkan. Dan kalau Sean perhatikan, bekas makanan yang cikgu guna dekat sini adalah bekas makanan yang terpakai. Yalah. Cikgu tak adalah gunakan bekas makanan yang baru. Cikgu gunakan bekas makanan yang terpakai untuk menghasilkan model supaya pelajar-pelajar cikgu khususnya dapat memahami konsep tekanan tersebut dengan lebih baik. Ya, betul cikgu. Dan kepada mereka yang menonton di rumah biasanya sumber air itu taklah dekat sangat dengan rumah cikgu. Biasanya kat jauh sikitlah, mungkin kat empangan ataupun dekat sungai ke apa-apa. Biasanya jauh, tapi yang ni sebagai model untuk menunjukkan konsepnya lah. So daripada ni cikgu, saya rasa rasanya boleh tak kita selesaikan masalah yang dihadapi oleh Encik Hanizan? Berbalik kepada masalah Encik Hanizan tadi kan. Jadi Encik Hanizan dia mengatakan bahawa ada masalah tekanan air di rumahnya. Okey. Jadi Encik Hanizan perlu pastikan apa, Sean? Dia perlu pastikan kedudukan tangki dia berada dalam kedudukan yang betul, di kedudukan yang betul. Saiz pipe yang digunakan oleh Encik Hanizan di rumah juga adalah saiz pipe yang sepatutnya dapat menghasilkan tekanan yang maksimum lah, ataupun dapat menghasilkan tekanan yang besar. Okey. Jadi Encik Hanizan, sekiranya Encik Hanizan menonton rancangan Didik TV ataupun Mahir pada hari ini kan, mungkin Encik Hanizan boleh aplikasikan kemahiran dan juga konsep daripada penghasilan model yang kita buat pada hari ini. Okey, baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih mendalam lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Mahir di Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Mahir di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Idril. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan pembelajaran kita hari ini. Okey, jom kita teruskan Sean. Okey, untuk pembelajaran kita ataupun untuk sedikit rumusan lah apa yang kita dapat pada hari ini kan. Okey, tadi berbalik kepada masalah kita ataupun main masalah kita lah di awal rancangan tadi, di mana Encik Hanizan telah pun menulis surat kepada kita dan meminta pandangan kita untuk menyelesaikan masalah dia. Dan kita dah pun membuat aktiviti penulisan
penerokaan dan juga membuat model Water for Life ini kan. Okey, diharapkan dapat membantu Encik Hanizan lah. Tetapi untuk saya buat rangkuman ataupun rumusan sedikit lah kan. Okey, tentang apakah yang boleh dilakukan oleh Encik Hanizan. Okey, pertama sekali cadangan saya adalah Encik Hanizan boleh memeriksa saiz paip dia. Okey, terlebih dahulu Encik Hanizan boleh memeriksa saiz paip dia di rumah. Okey, periksa juga saiz tangki air. Saiz tangki air? Saiz tangki air. Mungkin saiz tangki air di rumah dia kurang sesuai ataupun sedikit kecil. Jadi tekanan yang dihasilkan di rumah dia rendah. Kan? Ya, betul. Okey, jadi ini adalah faktor yang kedua. Okey, tengok ada ke tak penggunaan pam air misalnya. Okey. Di syarikat bekalan air memang akan membekalkan air kan ke rumahnya. Tapi cuba semak ataupun cuba periksa dengan syarikat bekalan air ada tak masalah dengan penggunaan pam air. Okey, dan yang ketiga adalah kedudukan tangki air. Kan, kedudukan tangki air yang perlu Encik Hanizan pastikan adalah berada di bahagian atas. Okey, dan mungkin Encik Hanizan petang ni kan sementara menunggu waktu berbuka puasa, bolehlah panjat sekejap tengok dekat atas kan. Kedudukan tangki air dia macam mana. Kan. Okey. Seterusnya Sean, boleh ke cikgu ke sana untuk tunjukkan kepada penonton di rumah? Boleh cikgu, silakan. Saya pun ikut sekali dan juga silakan. Okey, dekat sini Sean, cikgu nak buat rumusan sedikit lah. Okey, apakah yang telah pun kita pelajari pada hari ini kan dengan konsep STEM ataupun sains, teknologi, engineering dan juga matematik. Okey, dekat sini Sean, kalau kita perhatikan ini adalah gambar empangan. Okey, gambar empangan yang cikgu ambil kalau kita perhatikan dekat sini, empangan yang dibina di bahagian bawah ini, kawasan dia adalah kawasan ataupun ketebalan empangan tersebut lebih tebal di bahagian bawah. Sebab untuk menampung sebenarnya tekanan yang besar. Ya betul, sebab lebih rendah atau lebih mendalam lagi tinggi tekanan dia. Jadi kalau air untuk kita tampung air kan, jadi dekat bawah ini perlu surface ataupun perlu struktur yang lebih besar untuk menampung tekanan yang dihasilkan di empangan air. Okey. Seterusnya, cikgu serahkan pada Sean lah. Terima kasih. Seterusnya kapal selam. Okey, kalau Sean boleh perhatikan kat sini, ini adalah gambar kapal selam kan. Kapal selam kebolehan dia adalah untuk menyelam ke dasar laut kan. Betul, agak-agak Sean, kenapa kapal selam boleh menyelam ke dasar laut? Oleh sebab dia dapat mengawal tekanan yang berada dalam kapal selam. Betul. Betul. Sebab struktur kapal selam itu sendiri struktur kapal selam itu sendiri diperbuat daripada bahan ataupun besi yang sangat kuatlah. Dia tahan tekanan. Okey, seterusnya kita ada suntikan intravena. Kalau Sean pernah pergi ke hospital ke kan, ada yang ini. Suntikan ini dimasukkan di dalam tubuh badan manusia. Okey, kedudukannya perlulah kedudukan yang tinggi sebab untuk menghasilkan tekanan yang besar. Okey, dan seterusnya, yang terakhir ni cikgu nak tunjukkan pada Sean dan juga penonton di rumah. Ini sebenarnya adalah sistem paip air dalaman yang sebenarnya yang patut kita gunakan ataupun patut kita aplikasikan. Okey, di mana kalau Sean perhatikan di tingkat atas dan juga tingkat bawah ini, dia dihubungkan oleh tangki ni lah, tangki air ni kan. Jadi paip awam akan mengalirkan ataupun supply air tersebut dan akan dialirkan ke dalam tangki sebagai simpanan. Dan seterusnya akan dialirkan ke tingkat atas dan juga tingkat bawah. Jadi inilah sepatutnya yang perlu diterapkan ataupun yang perlu dirujuk oleh Encik Hanizan tadi. Masalah kita tadilah. Supaya dapat menyelesaikan masalah dia kan. Okey cikgu. So oleh sebab cikgu dah habiskan menerangkan aplikasi untuk apa yang kita belajar ni, mungkin cikgu boleh berikan rumusan lagi sekali dan juga kata-kata nasihat kepada mereka yang mungkin tak berapa faham ataupun mungkin mereka nak tahu dengan lebih mendalam lagi. Boleh. Silakan cikgu. Okey. Untuk penonton di rumah khususnya jika anda belajar subjek fizik dan juga sains khususnya dalam subjek ataupun dalam subtopik tekanan dalam cecair. Tekanan dalam cecair itu bagi saya sangat menarik. Dia ada banyak sangat aplikasi yang boleh kita gunakan. Antaranya adalah dengan menghasilkan model Water for Life ini. Dan sentiasa terapkan elemen STEM dalam
pembelajaran kita supaya elemen STEM ini bukan sahaja dapat membantu pelajar, tetapi pembelajaran tersebut akan jadi lebih menarik. Kan? Dengan adanya sains, teknologi, engineering dan juga matematik. Kan? Jadi di sini bila kita dapat terapkan 4 elemen tadi, 4 elemen STEM ni di dalam pengajaran dan juga pembelajaran murid-murid dan juga para guru, pembelajaran tersebut akan jadi lebih menyeronokkan dan juga dalam masa yang sama objektif akan tercapai. Itu yang paling penting. Ya, betul, kan? Cikgu. Okey, terima kasih Cikgu, dan terima kasih sekali lagi atas perkongsian ilmu Cikgu pada hari ini ya Cikgu Idrul, dan kepada mereka yang menonton di rumah, pastikan anda sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19, dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya di Mahir di Didik TV KPM. Kita berjumpa lagi. Bye. Didik TV KPM